Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua pelajar tingkatan 2, terutamanya pelajar-pelajar yang cikgu kasihi di SMK Gadong. Oke, pada video yang kedua ini kita akan mempelajari objektif. Kita sambung video yang pertama hari itu peta topografi. Kita sambung ke objektif yang ke-6 dan ke-7. Yaitu objektif yang ke-6, menganalisis hubungan ciri pandang darat fisikal dan ciri pandang darat budaya dalam peta topografi. Dan yang terakhir, kita akan mentafsir peta topografi secara keseluruhan bab. Oke, pada bab ini kita akan belajar berkenaan dengan peta topografi. Jadi sebelum kita memulakan pelajaran, seperti biasa sediakan buku, alat tulis yang bersesuaian untuk mencatatkan nota-nota penting yang akan cikgu sampaikan nanti. Oke, mari kita lihat apa yang akan kita belajar pada hari ini. Oke, kita teruskan pembelajaran kita kepada subtopik 2.4, ciri pandang darat fisikal dan ciri pandang darat budaya. Sebelumnya kita sudah belajar menentukan rujukan grid 4 angka dan 6 angka serta ciri-ciri peta topografi. Oke, pada subtopik ini kita akan dapat membezakan ciri pandang darat fisikal dan ciri pandang darat budaya. Sebelum itu, kita harus mengenali apakah itu pandang darat fisikal dan apakah itu pandang darat budaya. Okey, ciri pandang darat fisikal adalah merujuk kepada ciri semula jadi. Okey, seperti bentuk muka bumi, saliran dan tumbuhan. Manakala ciri pandang darat budaya merujuk kepada ciri buatan manusia. Okey, seperti guna tanah, kegiatan ekonomi penduduk, pertempatan, kemudahan sosial serta pengangkutan dan perhubungan. Jadi dalam bahasa mudahnya, ciri pandang darat fisikal adalah semula jadi yang diciptakan oleh Allah ataupun Tuhan. Manakala ciri pandang darat budaya adalah yang diusahakan dibuat oleh manusia. Apa sahaja yang dibuat oleh manusia. Contohnya tumbuh-tumbuhan. Kalau ciri pandang darat fisikal, tumbuh-tumbuhan itu dia mesti semula jadi yang tumbuh sendiri, macam hutan, pokok kayu balak. Kalau ciri pandang darat budaya, tumbuh-tumbuhannya yang ditanam oleh manusia seperti getah, kelapa sawit, pokok kelapa, koko. Okey. Itu kita kena pandai membezakan ataupun mencirikan sama ada dia bentuk ataupun simbol yang ada dalam peta topografi itu adalah ciri pandang darat fisikal ataupun ciri pandang darat budaya. Okey, mari kita lihat contoh-contoh ciri pandang darat fisikal. Yang pertama, kalau dalam peta topografi kita ada beberapa ciri pandang darat fisikal yang dimasukkan dalam peta topo. Yang pertama, belukar. Yang kedua, kontur. Yang ketiga, tasik. 4, sungai. Seterusnya, yang kelima, rumput. Yang keenam, hutan. Yang ketujuh, paya nipah. Yang ke-8, paya bakau, tanjung dan bukit. Ini adalah contoh-contoh ciri pandang darat fisikal yang terdapat dalam peta topografi beserta simbol dia. Seterusnya, ciri pandang darat budaya yang terdapat dalam peta topografi, contohnya seperti jalan raya, jambatan, jalan kereta api, getah, masjid, kelapa sawit, kuil, padi sawah, tokong, gereja dan banyak lagi. Ada pertempatan, jalan kereta api, lapangan terbang, tanah perkuburan dan sebagainya. Okey, kita teruskan dahulu.
Pada umumnya, ciri pandang darat fizikal akan mempengaruhi kewujudan ciri pandang darat budaya di sesuatu kawasan. Okey, mari kita lihat rajah di bawah ini untuk melihat perkaitan antara ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya yang diwujudkan. Contoh, ciri pandang darat fizikal yang pertama ialah tanah pamah. Ciri pandang darat budaya yang diwujudkan ialah pertanian, tanaman padi sawah, nanas, kelapa sawit, getah. Pengangkutan, jalan raya, jalan kereta api, lapangan terbang. Pertempatan rumah, kemudahan sosial, sekolah, hospital dan tempat ibadat. Tanah beralun, ini ciri pandang darat fizikal. Ciri pandang darat budaya yang diwujudkan adalah seperti pertanian, tanaman getah, kelapa sawit, pertempatan rumah. Contohnya banyak lagi lah yang lain. Yang ketiga, tanah tinggi, kawasan berbukit, kawasan bergunung. Ciri pandang darat budaya yang diwujudkan seperti pertanian, tanaman teh dan sayur-sayuran hawa sederhana. Apa dia sayur-sayuran hawa sederhana? Seperti apa? Seperti kobis. Perlancongan, kemudahan penginapan seperti hotel, chalet dan rumah-rumah rehat. Kuasa hidroelektrik, empangan. Seperti di mana? Empangan Tenom, Pangi. Okey, ciri fizikal seterusnya adalah pinggir laut. Ciri budaya yang diwujudkan, perikanan, pertempatan nelayan, pelabuhan, pelancongan, tempat berkelah dan jeti. Seterusnya, saliran. Saliran ini merujuk kepada sungai, tasik ataupun kawasan yang bertakung air ataupun kawasan yang berair. Ciri budaya yang wujud adalah sumber air, paip saluran air, pengangkutan, jeti, pangkalan, bot. Tumbuh-tumbuhan semula jadi. Ini maksudnya hutan, tumbuh-tumbuhan semula jadi yang tumbuh di hutan, yang bukan ditanam oleh manusia. Ini adalah ciri pandang darat fizikal. Contoh ciri pandang darat budaya yang diwujudkan adalah pembalakan, seperti kem balap dan pertempatan. Seterusnya yang kedua adalah pelancongan, laluan pejalan kaki. Ini adalah contoh-contoh hubung kait antara pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Okey, sekarang mari kita buat sedikit latihan, iaitu latihan uji diri 2.4 muka surat 25. Okey, berdasarkan peta topografi di bawah, cuba kamu senaraikan saling kaitan antara ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Isi jawapan kamu dalam jadual. Okey, jadual ini kamu salin balik dalam buku tulis kamu. Jadual ini saja, peta itu tidak perlu ditulis balik. Okey, perhatikan kawasan tanah pamah. Okey, kawasan tanah pamah adalah kawasan yang tidak mempunyai garisan kontur. Okey, lihat kawasan dalam peta batu karang, mana kawasan yang tidak mempunyai garisan kontur, itu adalah kawasan tanah pamah. Perhatikan bentuk muka buminya, apa yang terdapat di sana. Yang kedua, ciri pandang darat fizikalnya tanah beralun yang mempunyai garisan kontur. Okey, yang kamu kena buat adalah kepentingan dan ciri pandang darat budaya yang terdapat di kawasan ciri pandang darat fizikal. Ada dibagi contoh sana, cari yang kedua. Boleh kan? Okey, jika ada apa-apa masalah dalam menyelesaikan tugasan ini, boleh tanya di grup WhatsApp pembelajaran kita nanti. Okey, kita teruskan pembelajaran kita ke subtopik 2.5 yang terakhir, mentafsir peta topo. Okey, kita akan mentafsir peta topo untuk mengenal pasti dan menghubung kait antara ciri
pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Selain daripada itu, melalui peta tersebut kita dapat menentukan taburan penduduk, kedudukan dan pola pertempatan. Dan pada subtopik ini kita akan cuba membuat tafsiran peta 2/2 untuk mengetahui saling kaitan antara ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Okey. Pertama sekali kita lihat peta ini secara umum. Peta ini adalah peta jertih. Dalam peta ini dia mesti ada ciri pandang darat budaya dan ciri pandang darat fizikal, petunjuk, skala peta. Tu skala peta adalah 1/50,000. Sekarang kita lihat langkah-langkah untuk mentafsir peta. Kita sudah perhatikan peta ini secara umum. Kamu boleh rujuk muka surat 26. Sambil menengok video ini, buka buku teks kamu muka surat 26. Langkah-langkah mentafsir peta topografi. Pertama, perhatikan peta secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kawasan kajian. Itu yang pertama. Kemudian, kamu kena kenal pasti ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya yang ada dalam peta. Asingkan terus. Ciri pandang darat fizikal, 1 apa dia, 2 apa dia, 3 apa dia. Ciri pandang darat budaya, 1 apa dia, 2 apa dia. Contohnya, ciri pandang darat fizikal dalam peta jertih ini, yang pertama adalah saliran. Kamu tulislah dalam kertas kamu saliran, iaitu sungai. Sungai apa? Sungai Nering. Tulis lengkap-lengkap. Ciri pandang darat budaya yang ada dalam peta ini, cikgu ambil satu contoh, getah. Cikgu ambil contoh getah. Kamu senaraikan semua. Untuk peta ini cuba senaraikan. Buat satu senarai yang lengkap, asingkan, buat dalam jadual. Buat 2 ruangan jadual, 1 ciri pandang darat budaya fizikal dan 1 lagi ciri pandang darat budaya. Tuliskan nombor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 saja. Ciri pandang darat budaya pun 1 sampai 5. Lepas itu tuliskan apakah ciri pandang darat fizikal yang terdapat dalam peta jertih ini dan apakah ciri pandang darat budaya yang terdapat dalam peta jertih ini. Buat dalam bentuk jadual di buku tulis kamu. Setelah kamu mengenal pasti, yang ketiga kita akan cuba mengaitkan. Kita kaitkan ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Contohnya saliran tadi, yaitu Sungai Nering. Apakah ciri pandang darat fizik budaya yang akan diwujudkan oleh Sungai Nering ini? Yang pertama, kita lihat di kawasan Sungai Nering. Apa yang terdapat di kawasan Sungai Nering? Yang pertama, kawasan pertempatan. Yang kedua, tanaman padi sawah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah jalan raya. Itu contoh cikgu boleh bagikan kepada kamu sekarang. Kemudian yang terakhir barulah kamu buat tafsiran peta topografi tersebut menggunakan maklumat dan bukti yang terdapat dalam peta. Maksudnya kamu kena ceritakan apa yang ada dalam peta. Tidak perlu menceritakan idea kamu yang tidak ada di dalam peta. Ceritakan hanya maklumat dan bukti yang terdapat dalam peta. Contoh Sungai Nering tadi. Kewujudan Sungai Nering menyebabkan berlakunya aktiviti manusia di sana seperti apa? Pertempatan. Aktiviti yang kedua seperti apa? Seperti tanaman getah, tanaman padi sawah. Dengan kewujudan sungai tersebut, maka dibuat pembinaan jalan raya untuk memudahkan perhubungan penduduk di kawasan tersebut.
Perkaitannya kena begitu antara ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya yang diwujudkan oleh ciri pandang darat fizikal tersebut. Okey, contoh tafsiran. Okey, pada muka surat 35. Ini cikgu mau kamu baca. Okey, cikgu mau kamu baca. Cikgu tidak akan bacakan di sini. Kamu baca dari mula sampai habis. Okey, ini contoh tafsiran peta kawasan Jerteh. Okey. Kamu baca betul-betul, fahami kehendak tafsiran ini. Okey, perhatikan langkah 1, 2, 3, 4 untuk menafsir peta topo. Okey, dan untuk latihan kamu ada 2 sudah. Tadi uji diri 2.4, sekarang uji diri 2.5. Okey. Cikgu mau kamu tafsir peta 2.5 ini, peta ulu pendang, seperti mana contoh tafsiran peta Jerteh. Okey, seperti mana tafsiran peta Jerteh ini, kamu kena buat tafsiran kamu sendiri berkenaan peta ulu pendang. Okey, ini adalah 2 tugasan yang akan cikgu tunggu kamu hantar dalam grup kelas nanti. Okey, pelajar sekalian, kita sudah sampai di penghujung bab dan kita buat imbasan sedikit. Dalam bab ini kita telah belajar yang pertama, apakah itu peta topografi. Okey, peta yang menggambarkan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya sesuatu kawasan yang dilukis menggunakan skala dan simbol-simbol tertentu. Kemudian kita telah belajar rujukan grid. Okey, nilai garisan timuran dan nilai garisan utaraan pada titik persilangan. Dan rujukan grid ni ada 2, iaitu rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka. Kemudian pada hari ini, pada video ini kita telah belajar pandang darat fizikal, pandang darat budaya dan saling kaitan antara pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Dan akhirnya tadi sebelum kita buat imbasan bab ini, kita telah belajar untuk mentafsir peta topografi. Maka selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa untuk membuat 2 tugasan yang cikgu berikan tadi, iaitu uji diri 2.4 dan uji diri 2.5. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.